ada bawakan satu sesi wawancara ya Wali, iaitu mengenai dengan program Cinta Al-Quran. Ya, program Cintai Al-Quran. Itu yang akan kita ketengahkan pada pagi ini, dan alhamdulillah sudah pun kita hadirkan ya di Studio 4 Rampai Pagi Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sengakar. Berada di sebelah kiri saya perkenalkan Yang Mulia Awang Muhammad Helmi bin Haji Ahmad, Pemangku Ketua Kampung RPN Kampung Pancur. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri Awang Muhammad Helmi ialah Haji Muhammad Luqman Al-Hakim bin Haji Hamdan, Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Al-Hufaz. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik sian. Tuan Luqman sendiri sihat ya pagi ini ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Berkesempatan kita ni lagi untuk bersama ya pada kali ini untuk sedikit memberikan pencerahan dan juga penerangan kepada kami sendiri ya, dan juga kepada penonton-penonton kita ini mengenai dengan program Cintai Al-Quran. Jadi untuk mengetahui perkara ini Intan, ya, pertama kita bersama dengan Pemangku Ketua Kampung RPN Kampung Pancur untuk kita ni ingin mendapatkan sedikit sebab pencerahan berkenaan dengan apa dia sebenarnya program Cintai Al-Quran ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan dan puan pengemudi acara dan penonton-penonton, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Televisyen Brunei yang telah berkesudian mengundang kami dalam wawancara rancangan Rampai Pagi pada hari ini ya. Untuk berkongsi ataupun memberikan maklumat kepada di luar sana mengenai program yang telah dikendalikan oleh Majlis Pembangunan Kampung, iaitu program Cintai Al-Quran. Sebelum itu, terlebih dulu ingin memperkenalkan sekali lagi pelambang saya, Muhammad Helmi Haji Ahmad, selaku Pemangku Ketua Kampung RPN Kampung Pancur bermula 2019, dan juga selaku pengerusi sementara Majlis Pembangunan Kampung tahun 2019 hingga 2023. Hadir bersama saya juga Haji Muhammad Luqman, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hufaz. Okey, balik pada mengenai program Cinta Al-Quran ini. Ia adalah sebenarnya program yang telah diungkayahkan dan yang telah diungkayahkan oleh Majlis Pembangunan Kampung bersama rakan kolaborasi. Rakan kolaborasi iaitu Al-Hufaz Management, iaitu khusus di dalam pengajian Iqra dan Al-Quran. Jadi ia telah pun dibukakan ataupun dilancarkan pada tahun 2019 sebenarnya. Ini pun hampir memasuki sudah tahun ketiga lah. Alhamdulillah, program ini masih berjalan dengan sempurna. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Itulah sebenarnya program Cintai Al-Quran yang sudah pun berjalan sebetulnya. Dan pada ketika ini masih lagi berjalan macam mana? Masih berjalan. Masih lagi. Ini masuk tahun ketiga. Alhamdulillah. Jadi kita ingin mengetahui ini, bilakah sebenarnya program ini dimulakan ni Tuan? Dan macam mana boleh timbulnya idea untuk memulakan program Cintai Al-Quran ini? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya program Cinta Al-Quran ini sebenarnya sudah berjalan di awal tahun 2019. Okey, sebenarnya ceritanya kalau diikutkan memang panjang lah. Tapi sebenarnya semasa pelamba dilantik menjadi pemangku ketua kampung, jadi ada terdetik lah, terlintas untuk membuat satu perkara yang orang yang berkebajikan sebenarnya. Jadi setelah dikaji ataupun disedari bersama isteri juga pada waktu itu, jadi bersepakatlah untuk membukakan kelas pengajian Al-Quran ini sebenarnya, tapi di dalam kampung sebenarnya. Pada dasarnya di dalam kampung ni. Jadi lepas itu memandangkan ada isu-isu penempatan guru-guru, jadi dicari. Dari sana bertemu jodoh lah bersama Al-Hufaz. Jadi kebetulan juga Al-Hufaz mencari pelajar dan manajemen kampung mencari guru. Ya. Jadi di sana lah. Menganat ya. Jadi baru tadi cari tempat.
Alhamdulillah dengan bantuan dan kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Islam, kami boleh menggunakan sekolah agama lah. Alhamdulillah. Sekolah agama ya. Sekolah agama. Alhamdulillah. Jadi kita akan beralih kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Lokman Al-Hakim bin Haji Hamdan, iaitu selaku Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Al-Hufaz. Jadi Tuan ya, pastinya ada apa, boleh perkenalkan sedikit mengenai dengan bila sebetulnya Al-Hufaz Management ini ditubuhkan. Okey. Terima kasih Saudari Intan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini memberikan penghargaan kepada pihak RTB kerana sudi menjemput kami berdua pada pagi ini. Al-Hufaz Management adalah platform pembelajaran Al-Quran nombor 1 di Brunei, di mana kami menemukan bis kita dengan guru Al-Quran yang bertauliah di bawah Majlis Agama Islam Brunei. Ya. Termasuk event-event keagamaan lah seperti tahlil, dan yang paling laku ialah tarawih lah tahunannya. Sun sama pindah rumah lah, alhamdulillah. So alhamdulillah Al-Hufaz berkesempatan berjumpa jodoh dengan pihak Majlis Perundangan Kampung, di mana sebenarnya isteri kepada Yang Mulia Ketua Pemangku Ketua ialah salah seorang guru di Sekolah Menengah Rimba. Jadi kami ada program kelas Quran di sana. Ya. Sekolah Menengah Brakas, Sekolah Menengah Brakas. Jadi dari sanalah dia kenal macam Ustaz ada guru Quran ke apa segala. Jadi dari sanalah kami berunding, dan alhamdulillah kelas sudah berlangsung hampir 3 tahun sudah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, sejauh ini sambutannya macam mana tu daripada Kampung Pancur ini sahaja? Penuntut-penuntutnya macam mana? Okey, pada awalnya memang ada sedikitan oleh tu seperti biasa. Kalau sudah satu pelancaran itu mungkin belum berapa sambutan pasal Belum lagi dikenali. belum dikenali. Satu, dua sebenarnya program Cita Al-Quran ini sebenarnya adalah dikhususkan kepada anak-anak yatim dan juga orang yang menerima elan bantuan seperti MUIB, JAPIM, yayasan, dikategorikan dari sana saja. Jadi mungkin tidak banyaklah. Maksudnya bukan dibukakan untuk seluruh kampung pada dasarnya. Jadi alhamdulillah setelah diambil informasi daripada JAPIM, daripada MUIB, jadi baru dah mendapati anak-anak yang berkelayakan lah maksudnya. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah jumlahnya pun ramai juga. Jumlah alhamdulillah. Sekarang ini oleh kerana dibukakan kelas dewasa makin bertambahlah. Baik ya. Baik, berbalik semula kepada belia cintai Al-Quran ini. Tadi ada mengongsikan sedikit kesulitan ya mengenai dengan tempat dan juga kelas-kelas pengajiannya. Dikongsikan tadi di sekolah agama. Mungkin boleh berkongsi lebih mengenai dengan lokasi dan juga tempat ataupun kelas jadual pengajian ini macam mana? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya kelas yang sudah pun dikongsikan tadi berlangsung sebenarnya pada setiap hari Jumaat lah. Hari Jumaat pada jam 8 hingga 10 pagi lah. Sebagaimana yang diadakan di masjid-masjid lah. Jadi diselenggarakan ataupun di kelas yang dipergunakan ialah di sekolah Peranak Puteri Azimah di Matul Putih, iaitu di Kampung Menteri. Melalui kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Islam dan juga berhubung dengan guru besar lah. Besar sana. Foto yang kita paparkan ini adalah kelas yang dimaksudkan. Amba. Dia ini kelas Al-Quran. Al-Quran ya. Baik ya, itu adalah penuntutnya dan akan diajarkan kepada para belia ataupun anak-anak yang menghadirkan diri. Anak yang dikategori. Iya. Baik ya, beberapa keping foto lagi dikongsikan bersama kita pada pagi ini. Ya, mungkin boleh menceritakan kepada kita apa aktiviti yang berjalan pada ketika ini? Okey, ini sebenarnya berlangsung pada tahun 2019, penyampaian sijil. Jadi program Cita Al-Quran bukan saja untuk mengadakan pelancaran, malah di hujung tahun akan ada penyampaian sijil penuntut-penuntut yang cemerlang dan juga yang mengikuti pembelajaran sepanjang tahun. Baik, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beberapa keping gambar yang akan dikongsikan nanti insya-Allah. Ini dia. Wow, kelas penuh juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuan, biasanya umur mereka ni mungkin boleh berkongsi mengenai dengan peringkat umur bagi pelajar mengikuti kelas ini. Okey, sebenarnya peringkat umur
yang telah dipersetujui sebenarnya daripada di Jawatankuasa seawal peringkat umur 7 tahun. 7 tahun. Jadi had maksimum 20 ada. Cuma ia tertakluk daripada peningkatan membaca, bukan peringkat umur, tapi di awal 7 tahun saja. Jadi kelas-kelas telah pun dibagikan. Dalam kelas pertama, kelas Iqra 1 hingga 3 adalah untuk pemula dan kelas Iqra 4 dan 6 lepas itu Al-Quran. Jadi penuntut-penuntut ini akan naik kelas lah. Jadi sama juga macam mengaji Al-Quran di masjid ni. Alhamdulillah sama. Cuma dia Iqra di dana. Iqra muqaddam. Benar dah? Benar. Iqra sama Quran. Iqra Al-Quran. Iqra Al-Quran ya. Baik ya. Kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Lokman ya. Kita ingin mengetahui ni BBQ antara satu produk ya daripada Al-Hufaz Management dikenali sebagai Baitul Quran. BBQ ya. Iaitu Rumahku Rumah Quran. Jadi apakah dia projek Baitul Quran dan apakah inspirasi Ustaz untuk membuat inisiatif ini? Ya, terima kasih Saudara Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Baitul Quran secara singkatnya ialah BBQ. Ramai orang salah anggap bukan barbecue ya. Bukan salah ya. Baitul Quran inspirasinya daripada saudara kami sendiri yang berada di Indonesia. Jadi mereka membuat program mendidik anak-anak muda Islam di sana dengan pendidikan Quran yang terbaik. Jadi kami nampak rupa-rupanya yang membayar program tersebut adalah orang-orang yang mampulah dan yang diajarkan ini kepada yang kurang mampu. Dan dari sana alhamdulillah tercetuslah kenapa di Brunei dah jatuhlah alhamdulillah kami bekerjasama dengan Bank Islam Brunei Darussalam dengan juga JAPIM. Jadi program ini buat secara tiga kolaborasi inilah. Jadi orang ramai boleh donate berapa saja dalam apps BIBD. Orang boleh masuk arah PayYes atau ada tu Baitul Quran. Ia digunakan 100% untuk mengajar ngaji orang-orang yang berkeperluan lah sama yang dalam list JAPIM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi setakat ini Ustaz macam mana dengan sambutan orang ramai mengenai dengan Baitul Quran ini? Jadi Baitul Quran tu kalau orang tahu ramai tahu Baitullah, rumah Allah. Jadi Baiti means rumah saya. Jadi rumah saya, rumah Quran itu kami mau setiap rumah di Brunei ini ada ajar ngaji. That's my biggest goal lah, or biggest goal di Al-Hufaz. Jadi sambutan orang ramai dari segi donasi yang diberikan alhamdulillah sangat-sangat memberangsangkan. Di mana kita ni tahu kalau di Brunei ini apa-apa sih terjadi, contohnya rumah rubuh kah, rumah hangus kah, cepat orang kata ni menolong. And banyak juga organisasi di luar sana seperti our friend MKM, Scott, Rumah Bina Ukhuwah dan sebagainya lah, dorang cepat menolong. Dari sini tadi nampak akhlak orang-orang Brunei itu sebenarnya sangat pemurah. Di mana dalam tabung BBQ kami ini alhamdulillah lah dengan kerjasama dengan BIBD dan JAPIM banyak sambutan itu kami pun alhamdulillah insyaallah lebih ramai orang support di masa akan datang, lebih panjanglah program ini boleh dijalankan. Alhamdulillah ya. Baik. Jadi bagaimanakah orang ramai boleh terlibat dari segi donasi mungkin ya, atau bagaimana orang ramai penonton boleh menyokong projek yang sangat-sangat memberikan manfaat ini? Alhamdulillah kalau bis kita masa ini terdapat sudah apps BIBD, insyaallah bis kita masuk saja arah apps BIBD kita and kita cari arah donasi, arah donation atau pay bill. Jadi di sana kita boleh ketik arah PayYes-nya tu. Arah PayYes tu ada tu Baitul Quran. Jadi list tu banyak ada syarikat-syarikat lain apa segala. Jadi sana kita nampak ada Baitul Quran, kita klik saja, minimum RM1 untuk sedekah. Saya pernah cuba RM1 untuk sedekah, dia mau. Jadi orang baby dia cakap RM1 ustaz. Ya, okeylah. Minimum RM1 baru dapat. Tapi alhamdulillah syukur, terima kasih kepada warga Brunei yang memberi sokongan kepada kami yang pemurah-pemurah di sana. Walaupun RM1 atau kita sudah mengubah hidup orang yang tidak mempunyai kewangan yang cukup melalui program Cintai Al-Quran yang dikendalikan oleh MPK. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti anak-anak Brunei ini pandai ngaji, kita ambil pahalanya. Amin. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan ya. Baik, berbalik semula kepada program Cintai Al-Quran ini, kita masih ada banyak masa lagi ni. Kita ini sebenarnya ingin mengetahui ni struggles, apa maksudnya itu? Kerumitan, cabaran, kesulitan yang tuan hadapi untuk program ini sepanjang ia berjalan.
Okey, alhamdulillah. Sudah okey. Program ini sebenarnya adalah khusus kepada 3 kategori ini sebenarnya. Itu anak yatim, orang yang menerima elan bantuan dan orang dewasa. Jadi mungkin daripada sana pun sudah ternampak bahawa pelajar-pelajar mungkin terhad. Kan. Jadi satu kerumitan saja untuk memberikan kepada bukan saja penduduk kampung malah penduduk luar. Jadi kerumitan yang timbul ini sebenarnya menyampaikan maklumat itu. Dan bahan lagi juga sebenarnya program ini saja untuk menampung kerumitan juga daripada ibu bapa yang di mana anak-anak mereka yang full kota lah di masjid-masjid. Jadi inilah salah satu cara manajemen kampung untuk mengadakan projek ini. Tapi oleh kerana ia tidak dibukakan untuk ke seluruh kampung, mungkin itu juga menjadi satu kerumitan kami lah untuk mencari ataupun menambah pelajar. Jadi maksudnya tidak dibukakan ke seluruh kampung, hanya berfokus kepada kategori yang pun dikongsikan yatim dan juga baik ya. Jadi mungkin tuan sendiri ada perancangan ke depannya, apa hasrat dan juga harapan di masa akan datang? Okey, insyaAllah perancangan sebenarnya yang sudah pernah dipikirkan sebenarnya dari awal untuk meneruskan program ini sehingganya juga. And then juga insyaAllah akan dibukakan satu kelas baru lagi, iaitu hafazan. Jadi hafazan ini akan dibuka untuk bukan saja penduduk kampung, mungkin juga penduduk luar sana di luar kampung lah maksud hamba yang ingin meneruskan pengajian diorang di Institut Tahfiz Al-Quran. Jadi dengan adanya kelas hafazan ini kali insyaAllah untuk mereka untuk persediaan awal sebelum ditemudukan nanti di Institut Tahfiz Al-Quran nanti. Ya, jadi setakat ini kelas ada 3 ya? 4, ada 4. Ada 4. Iqra 1 dan 3, Iqra 4 dan 6, Al-Quran dan kelas dewasa. Kelas dewasa dan perancangan akan datang akan diadakan hafazan. Okey, alhamdulillah. Baik ya. Ada beberapa keping foto lagi yang ingin kita paparkan pada pagi ini sekitar aktiviti dan juga kegiatan yang dikendalikan menerusi program Cintai Al-Quran ini. Jadi ini lokasinya agak sedikit berbeza. Bukan di sekolah agama. Apa aktiviti yang dijalankan pagi ini nih? Okey. Sepanjang pengajian sebenarnya dalam program Al-Quran, Cintai Al-Quran ini sebenarnya kata pihak penganjur Misi Kampung telah memikirkan sebenarnya apa aktiviti yang untuk nyorang tidak sepenuhnya untuk dalam setahun itu mengaji saja. Jadi memvariasikan memvariasikan cerita. Jadi membawalah penuntut-penuntut ini ataupun pelajar-pelajar ini untuk membuat aktiviti luar yang dilihatkan ini dipamerkan ini sebenarnya kejuri dompak. Jadi di sana nampak juga keceriaan inilah pelajar-pelajar lah. Alhamdulillah. Mengikuti kegiatan aktiviti fizikal ya. Betul ya. Hari Ahad, hari apa? Hari biasa? Hari Ahad. Hari Ahad ya. Jadi tidak menumpukan kepada pengajian tapi ada melakukan beberapa riadah. Alhamdulillah. Jadi ini tuan mungkin boleh berkongsi? Okey, ini penyampaian sijil pada tahun 2020 ni. Baru-baru ini? Baru-baru ini, tahun 2020. Baik. Selepas itu kemudian mereka naik kelas lah? Ya, mengikut daripada penilaian guru-guru juga. Masih meningkatkan guru. Ini ya, sekitar aktiviti yang berjalan di kelas. Ikat 1 dan 3. Secara pendekatannya. Alhamdulillah. Itulah ya antara foto-foto yang dapat kita paparkan pada pagi ini sekitar aktiviti dan juga kegiatan yang dikendalikan melalui program Cintai Al-Quran ya. Jadi berbalik semula kepada Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Lokman ya. Jadi apakah hasrat dan juga harapan daripada Al-Hufaz Management sendiri mengenai program Cintai Al-Quran ini? Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah harapan saya kepada warga-warga Ketani, warga Brunei Darussalam, jikalau bis kita mempunyai macam RM1 atau RM2, usin-usin lebih, usin-usin kira
yang orang tadi usin landir lah. Jangan ragu-ragu, cepat-cepat tani buat saham investment akhirat tani lah. InsyaAllah. Siapa tahu dengan ada donasi kita yang sedikit itulah membawa tani masuk ke syurga apa segala. Dan we know tani tahu tani menanam benih sebenarnya. Tani menginvest cara anak-anak itu sekarang. One day tani tahu masa akan datang beliau akan menjadi seorang yang warga Brunei yang berguna kepada bangsa dan agama. Jadi dari sana dari segi mungkin dari segi Qurannya ke apa, dia start dari damit itu. And tani yang tani mau ialah tani ampit lah. Tani ampit pahala tu. And salah satu ialah amalan yang diputus ialah tani punya investment tani yang tani bagi awal tu sampai akhirat pun tani meninggal ataupun masuk masiwa. Pasal selaginya mengaji, selaginya hidup orang itu and kita pernah donate, selaginya itu kita dapat pahala. Atau tani maulah salah satu cara paling senang untuk tani membuat saham investment akhirat insya-Allah. Insya-Allah yang bermanfaat. Itu antara amalan-amalan yang berpanjangan ya sehingga ke hari akhirat kelak. Baik, sebelum kita tutup ruangan wawancara, mungkin ada pesanan terakhir yang ingin disampaikan oleh tuan sendiri. Silakan. Okey Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Okey. Harapan sebenarnya khususnya pada penduduk kampung yang tidak berkesempatan lagi ataupun yang tidak mendengar ataupun mengetahui program Cintai Al-Quran ini yang telah dijalankan akan dapat menyedari yang Majlis Pengurusan Kampung ada mengadakan sisi pengajian juga yang boleh membantu anak-anak diorang ataupun bukan saya anak-anak diorang malahan orang dewasa ataupun keluarga emas untuk mengikuti kursus tadi lah. Semoga dengan adanya pemberigaan daripada orang sampai pagi ini akan lagi membantu. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Baik, kita mendoakan mudah-mudahan ya program Cintai Al-Quran ini akan berterusan ya. Sampai bila-bila alhamdulillah. Sudah sekarang memasuki tahun yang ketiga dan usaha-usaha yang mereka jalankan ini adalah sangat murni ya dan juga baik sekali memberikan ilmu dan juga pengajaran didikan kepada anak-anak yang mungkin tidak berkesempatan ya untuk mengikuti kelas-kelas mengaji Al-Quran ini. Kedepannya nanti kita doakan mudah-mudahan mereka akan terus ya melakukan usaha-usaha sebegini demi rakyat bangsa agama yang kita dicintai ini ya. Baik, insyaAllah kita akan bersama lagi di lain kesempatan sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.